Buat kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillah minasyaitanir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita merafakkan setinggi syukuran kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia pada pagi ini dapat lagi kita bersama insya-Allah untuk kita sambung sesi tadabbur surah As-Sajdah. Dan alhamdulillah pada kali ini kita telah masuk untuk sesi yang kedua ataupun siri yang kedua. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir dalam Zoom Maya ini. Kita ada hampir 50 orang sekarang ni. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang berada di dalam yang menonton secara live di Facebook. Jadi sudi-sudikanlah
untuk kita kongsikan bersama supaya mungkin ada orang yang sambil-sambil scroll FB dan sebagainya tu, bila nampak kita share, jadi mereka pun boleh dan turut bersama untuk bersama kita lah kan. Tadabbur surah As-Sajdah, surah yang sering kita baca ataupun kita dengar dan imam membaca, jadi kita nak tahu serba sedikit berkaitan dengan surah ini. Baik, pertamanya saya mohon maaf kan kepada tuan-tuan dan perempuan yang menonton di FB Live minggu lepas. Saya tak perasan ada soalan daripada FB Live. Jadi insyaAllah pada ini saya akan jawab dan saya akan cakna lah. Dan di akhir sekali nanti kita akan tengok kalau ada soalan juga daripada FB Live. Okey, baik. Jadi ada dua soalan saya lihat di sini. Yang pertama adalah daripada Puan Aisyah Matsuyama. Ini Ustaz, ayat surah Luqman ayat 34 bolehlah dijadikan dalil tentang perkara-perkara gaib dan Allah je tahu tentang perkara-perkara gaib kan? Kita tak boleh percaya kepada ramalan-ramalan dan juga mimpi-mimpi manusia. Okey, ini soalan yang baik. Jadi kalau kita tengok apa itu ayat yang ke-34 surah Luqman. Yang ini yang kita sebutkan tentang munasabah, bagaimana keterikatan di antara ayat ini dengan surah As-Sajdah yang kita ambil minggu lepas. Jadi benar kata Puan Aisyah ini, memang ayat ini menjadi dalil bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahui perkara-perkara gaib, perkara-perkara gaibiat. Dan kita kena faham satu perkara, perkara yang berkaitan dengan perkara gaib ini tidak ada seorang pun manusia mengetahuinya hatta Nabi SAW kecuali apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda. Jadi kita kena faham itu. Jadi perkara gaibiat ini hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui asalnya. Nabi SAW juga pada asalnya tidak mengetahui perkara-perkara gaibiat. Sebab itu bila ditanyakan tentang ruh, Nabi SAW sebut hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahuinya. Itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ditanyakan tentang sa'ah, tentang hari akhirat, maka Nabi SAW pun menyebutkan bahawa itu adalah dalam pengetahuan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi SAW mengetahui perkara-perkara gaibiat berdasarkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beritakan kepada baginda. Adapun asalnya Nabi SAW sebagaimana manusia yang lain, yang ini tidak mengetahui perkara-perkara gaibiat. Yang ini kita kena faham. Yang ini Nabi mengetahui perkara gaibiat, tetapi setelah ataupun apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda. Adapun perkara-perkara yang lain, ataupun orang yang lain yang mana mengatakan bahawa dia mengetahui perkara-perkara gaibiat, maka itu adalah satu yang mukhalafah daripada sunnatullah. Dan disebutkan juga kita tidak boleh mempercayai ramalan dan mimpi-mimpi manusia. Ya benar, mimpi manusia ini bukan sebagaimana mimpi para nabi. Mimpi para nabi adalah wahyu. Mimpi manusia ni dia hanya sekadar mimpi. Kalau ada mimpi yang baik, perkara-perkara yang baik, dia tidak menjadi hujah kepada sesiapa pun dalam apa jua perkara. Ini tidak menjadi hujah. Dan ramalan-ramalan lebih lagi lah. Dalam hadis Nabi SAW sebut, man ata'arrafan au kahinan faqad kafara bima anzala ala Muhammad. Ini siapa yang mana, atau kama qala Nabi SAW, ini siapa yang mana mendatangi orang yang mana menilai, orang yang meramal dan sebagainya, yang mana mereka ini telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi SAW. Bahkan dalam hadis yang lain menyebutkan bahawa amalan mereka ini tidak diterima selama 40 hari. Jadi nak sebutkan bahawa perkara yang gaib ini adalah di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala ramalan mimpi manusia ini, mimpi, kalau kita sebut tentang mimpi, dia tidak menjadi hujah kepada sesiapa. Dan ramalan-ramalan ini adalah satu benda yang perlu dijauhkan. Baik. Kemudian soalan yang kedua daripada Puan Ifah, apakah kaitan penciptaan manusia yang terkandung dalam surah As-Sajdah dengan surah
Al-Insan. Yang ni yang kita akan bincangkan pada hari ini insya-Allah. Ini berkaitan di antara surah As-Sajadah dan surah Al-Insan. Jadi baik, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada persoalan boleh type di ruang komen di Zoom ini ataupun di ruang komen dalam FB Live kita. InsyaAllah saya akan tengok dan juga saya akan ambil perhatian lah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita melihat kepada untuk siri yang kedua ni, kita akan fokuskan kepada apakah berkaitan surah As-Sajadah dengan surah Al-Insan. Jadi kita tak masuk lagi pada ayat, tafsiran ayat by ayat. Ini kita lihat dulu tentang perkaitan. Kerana satu mungkin disebabkan soalan ada yang bertanya-tanya dan mungkin kita juga tertanya-tanya. Mungkin saban minggu mungkin dengar Pak imam baca dalam solat pada hari Jumaat. Jadi kita tanya-tanya apa perkaitan di antara surah As-Sajadah dan juga surah Al-Insan. Baik. Jadi perkaitan antara surah As-Sajadah dan juga surah Al-Insan ini adalah satu yang datang daripada riwayat yang sahih. Ini kita dah kongsikan pada minggu yang lalu, iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dahulunya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada waktu solat fajar hari Jumaat surah As-Sajadah dan juga surah Al-Insan. Nabi membaca surah As-Sajadah dan juga surah Al-Insan. Jadi satu perkara yang kita perlu ketahui dan perlu kita titik beratkan, iaitu apabila Nabi SAW memilih sesuatu surah dalam Al-Quran daripada 114 surah untuk Nabi bacakan ataupun menjadi kelaziman Nabi membacanya. Ini pada hari Jumaat, pada malam Jumaat, pada malam-malam hari sebelum tidur. Jadi apabila Nabi SAW memilih surah-surah ini, bukan semata-mata pilihan yang asywa'i, pilihan yang tidak ada tujuannya. Kerana Nabi SAW adalah orang yang paling mengetahui dan paling faham terhadap ayat-ayat Al-Quran. Jadi Nabi tahu surah mana yang akan memberikan, kadang-kadang mungkin kabar gembira, kadang-kadang mungkin memberikan peringatan-peringatan, kadang-kadang ia berkaitan dengan hari ia dibaca. Maka pilihan Nabi SAW tu adalah satu yang wajar untuk kita tekuni, supaya kita mengetahui apakah rahsia Nabi SAW membaca surah dan juga ayat-ayat tersebut. Kerana apa? Kerana bacaan Nabi SAW sebagaimana yang kita sebut, yang ini tidak secara rambang dan mesti ada tujuan. Jadi untuk kita mengetahui tujuan Nabi SAW membaca surah-surah itu pada waktu yang tertentu, selain daripada kita mengambil fadilat dengan kita mengikuti sunnah Nabi SAW, jadi kita juga pergi kepada satu step lagi, iaitu kita cuba untuk memahami apa sebenarnya kandungan dalam surah-surah yang dibaca. Dalam konteks ini kita membaca ataupun kita akan tadabbur perkaitan di antara surah As-Sajadah dan juga surah Al-Insan. Baik. Jadi kalau saya tengok dalam ruang chat ni, Assalamualaikum Ustaz, apa pandangan Ustaz ada yang meramalkan akan berlaku hujan lebat sepanjang bulan September dan Oktober yang akan menghapuskan virus corona? Jika betul Allah turunkan hujan lebat dan ada yang mempunyai ketepatan ramalan ini, maka adakah ia menjejaskan keimanan? Baik. Jadi dari sudut ramalan ini, yang ini kita tak boleh mempercayai ramalan. Secara ringkasnya kita tidak boleh mempercayai ramalan kerana itu juga merupakan satu benda yang ghaib. Tadi kalau kita baca dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja pengetahuan, yang ini secara jelas Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa yunazzilul ghaitha. Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui jua bila, pada waktu mana, tujuan apa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan.
Jadi sangat-sangat tidak boleh untuk kita meramalkan apa yang akan berlaku, yang ini pada waktu bila dan tujuannya untuk apa. Kerana itu hanya adalah dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalannya kalau ditanya adalah jika betul, jika tak betul. Jadi kalaulah jadi betul pun, kalau kata adanya hujan yang lebat dan sebagainya, itu bukan kerana ramalan, tapi itu adalah ketentuan. Dan ini adalah disebut sebagai pintu-pintu syaitan untuk dia melemahkan ataupun dia merosakkan keyakinan manusia. Ya, ini dari sudut dia meletakkan kalau benda itu benar berlaku, maka kita rasa, betul lah ramalan ni. Maka di sini adalah bisikan-bisikan syaitan supaya kita mempercayai kepada ramalan-ramalan. Jadi kalau betul pun ada yang berlaku, kita menisbahkan bukan kerana ketepatan ramalan, kerana ini adalah dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ini adalah indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaisa. Kerana apa sahaja berlaku di atas muka bumi ini semua dalam pengetahuan Allah. Semua dalam aturan dan juga susunan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Terima kasih kepada puan yang bertanya. Baik, jadi kita sambung tentang surah As-Sajdah dan juga surah Al-Insan. Baik, sebelum daripada kita pergi lebih lanjut tentang surah As-Sajdah dan juga surah Al-Insan ini, satu perkara yang mungkin kita perlu perjelaskan tentang kedudukan surah As-Sajdah ini ketika mana ia dibaca di dalam solat pada hari Jumaat. Ya, ini Nabi SAW membaca surah As-Sajdah pada hari Jumaat itu bukanlah kerana kewujudan ayat sajadah di dalamnya. Jadi saya dulu pun kecil-kecil bila kita pun tak tahu kan. Ni bila nak hafal surah As-Sajdah panjang sangat kan. 30 ayat. Jadi bacalah surah Al-Alaq. Kan surah Al-Alaq kan di akhir ayat itu pun ada ayat sajadah. Lebih pendek sikit dan dah biasa hafal. Bila kita belajar lagi barulah kita tahu. Sebenarnya Nabi SAW membaca surah As-Sajdah itu bukan kerana kewujudan ayat sajadah. Tetapi kerana kandungan dan intipati surah tersebut yang memberikan peringatan yang bermanfaat kepada manusia yang sesuai dengan hari Jumaat. Kalau tidak, sudah tentu ada riwayat-riwayat yang lain bahawa Nabi SAW akan nawa'ah, maka Nabi SAW akan menukarkan surah-surah yang lain di dalam Al-Quran yang mengandungi ayat sajadah. Antaranya surah Al-Hajj, jadi surah Al-Alaq kita sebutkan tadi, dan surah yang lain yang mengandungi ayat sajadah. Ada 15 ayat sajadah dalam 14 surah. So sudah tentu kalau yang difokuskan oleh Nabi SAW itu adalah ayat sajadah, maka Nabi SAW akan menukar-nukarkan bacaan surah-surah itu yang mengandungi ayat sajadah. Bahkan kalau seperti yang saya sebut, lebih aula membaca surah Al-Hajj kerana ada 2 ayat sajadah. Tetapi Nabi SAW memilih surah sajadah bukan kerana sujud sajadah, tetapi kerana intipati surah yang terkandung di dalamnya yang memberi manfaat untuk yang bersesuaian dengan hari Jumaat. Baik. Yang kedua, jadi apabila kita mengatakan bahawa Nabi SAW membaca surah sajadah bukan kerana kewujudan ayat sajadah, maka tidak menepati sunnah hadis. Ini daripada hadis. Beza hadis dan sunnah ni, hadis adalah teks, sunnah adalah perbuatan yang kita ikuti, yang kita turuti, yang dibuat oleh Nabi SAW. Okay. Jadi sunnah hadis ini adalah membaca surah As-Sajdah dan juga surah Al-Insan. Maka tidak menepati sunnah hadis Nabi SAW jika kita membaca surah yang lain yang terdapat ayat sajadah pada hari Jumaat. Kerana tujuannya itu bukan ayat sajadah, tapi tujuannya itu adalah surah sajadah itu sendiri.
Tapi bukanlah bermakna tidak menepati sunnah hadis itu tidak sah solat. Tidak. Kan. Sah solat itu masih sah. Kan. Cuma kita tidak dapatlah pahala sunnah untuk mengikut Nabi SAW membaca surah As-Sajadah dan juga surah Al-Insan. Dari sudut solat, solat sah. Kerana sujud sajadah ni pada hari Jumaat bukanlah satu kewajipan. Kalau tak sujud sajadah pun tak ada masalah. Maksudnya baca kadang-kadang ada imam yang baca surah Al-Kahfi. Tak ada masalah. Kerana sujud sajadah ini pun bukanlah satu kewajipan. Bukanlah juga satu kemestian. Dia adalah sunat. Tapi apa salahnya kalau kita mengambil sunat Nabi SAW, yakni sunnah Nabi SAW dalam solat itu dengan kita membaca kedua-dua surah tersebut. Itu kita faham. Ini tidak menepati sunnah hadis bukan bermakna tak sah solat, tapi tidak dapat pahala dari sudut ittiba as-sunnah. Baik. Awak panggil awak dia betul tu. Saya ingat saya baik. Baik. Kemudian kita melihat Ibn Qayyim rahimahullah, beliau menyatakan bahawa Nabi SAW membaca surah-surah ini, kedua-dua surah ini, kerana di dalamnya terdapat ayat-ayat yang menceritakan tentang sejarah penciptaan manusia. Ini secara umumnya kita nak faham gambaran surah As-Sajadah dan surah Al-Insan. Ini menggambarkan tentang sejarah penciptaan manusia. Khalaqal Adam, penciptaan Adam, kemudian penciptaan silsilah. Ini manusia selepas daripada Adam. Dan juga menceritakan tentang kehidupan manusia dalam masa yang sama juga menyebutkan tentang masa hadapan bagi makhluk. Ini tentang ke manakah tujuan manusia ini dan apa pengakhirannya. Yang mana sejarah itu dan juga peristiwa masa hadapan itu terkait dengan hari Jumaat. Maka kita akan sebutkan insya-Allah selepas ini tentang perkaitan surah As-Sajadah dan surah Al-Insan. Baik. Kemudian kita tengok juga sikit berkaitan dengan cara bacaan. Ini dari sudut hukum lah. Cara bacaan surah As-Sajadah dan juga surah Al-Insan ketika mana subuh pada hari Jumaat. Ini kadang-kadang kita dengar pelbagai orang kata apa? Cara bacaan. Cara bacaan ni maksudnya nak baca As-Sajadah semua ke, nak baca separuh-separuh ke dan bagaimana. Jadi kita tengok yang terbaik sekali, yang paling afdal, ini sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW. Dia ini membaca surah Alif Lam Tanzil dan juga Hal Ata 'alal Insan. Maka kita membaca surah As-Sajadah pada rakaat yang pertama dan surah Al-Insan pada rakaat yang kedua. Ini yang paling afdal. Kerana menepati sunnah hadis Nabi SAW. Adapun mungkin yang berlaku banyak yang berlaku sekarang ini terutamanya di negeri-negeri yang mana hari Jumaatnya itu hari bekerja. Hari bekerja, hari Jumaat kan. Kalau dulu saya berada duduk membesar di Sungai Petani, Kedah. Jadi hari Jumaat tu hari yang lapang lah. Memang biasa di Kedah, memang hari Jumaat tu imam membaca surah As-Sajadah dan juga surah Al-Insan. Kerana lepas tu tak pergi kerja, cuti. Jadi kalau hari Jumaat bagi negeri-negeri yang cuti, yang tak cuti, yang bekerja macam Selangor dan sebagainya dan lain-lain, maka dia kadang-kadang subuh bila lewat macam sekarang, subuh pukul 6 kan. Kadang-kadang dia rush kan. Nak kerja takut jam dan sebagainya. Maka ada option yang kedua iaitu kita memilih antara surah As-Sajadah ataupun surah Al-Insan. Tapi kebiasaannya imam dia akan pilih surah As-Sajadah lah. Dan surah itu dibaca secara penuh ayat-ayatnya, maknanya 30 ayat dibaca yang dibahagikan pada 2 rakaat. Maknanya 30 ayat surah As-Sajadah dibaca penuh, iaitu rakaat pertama biasanya dibaca 20 ayat, 2 muka surat. Dan rakaat kedua dibaca 1 muka surat yang terakhir. Ataupun kita boleh pilih membaca surah Al-Insan pun juga boleh. Ini secara penuh itu yang terbaik. Itu yang lebih baik lah.
Tapi dia nombor 2 yang terbaik tadi yang kita sebut paling afdal, membaca kedua-dua surah. Ini pilihan yang kita ada. Kerana apa? Kerana dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut faqra'u ma tayassara minal Quran. Itu yang dalil yang pertama. Sebab ada ulama yang mana dia mengatakan bahawa makruh ataupun dia tak suka, tak digalakkan untuk kita baca separuh-separuh ataupun kita baca pilihan salah satu surah sahaja. Cuma kalau kita melihat sebahagian ulama yang lain menyebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sebut faqra'u ma tayassara minal Quran. Ini bacalah ayat-ayat Quran yang semampu ataupun yang memudahkan, semampu boleh. Nabi SAW pun sebut, ini ketika mana kita nak mengikut Nabi SAW, ini kita mengikut mastata'tum. Ini sekadar mana yang kita mampu. So daripada dalil-dalil ini tidak jadi masalah untuk kita membaca salah satu daripada surah ini secara lengkap. Kerana itu yang lebih baik, kerana untuk memahami makna dan juga untuk memberi sekurang-kurangnya kita faham surah itu secara lengkap. Yang ketiga, tak digalakkan untuk kita membaca separuh-separuh. Maknanya rakaat pertama kita ambil ayat-ayat yang dekat dengan sajadah. Sebab kita fahami bahawa yang pentingnya adalah ayat sajadah. Yang saya sebutkan tadi, tidak sebenarnya. Yang pentingnya adalah surah itu sendiri. Maka ini kita tak digalakkan untuk membaca separuh ayat daripada surah sajadah, rakaat pertama, dan separuh lagi daripada surah Al-Insan. Sebagian ulama yang mengatakan, ramailah ulama yang mengatakan bahawa cara ini tak digalakkan. Bahkan disebut sebagai makruh. Kerana dia tidak menepati sunnah Nabi SAW. Bukan bermakna solat itu terbatal. Sekali lagi saya sebut tidak terbatal. Tetapi dia tidak digalakkan kerana tidak menepati sunnah Nabi SAW. Maqasid tujuan daripada bacaan surah-surah itu adalah untuk kita memahami tentang apa kandungan surah itu. Maka sepatutnya kita boleh baca kedua-dua surah secara lengkap ataupun paling kurang pilih salah satu surah yang dibaca secara lengkap. Baik. Itu dari sudut cara kita membaca surah As-Sajadah dan juga surah Al-Insan. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahawa galakan untuk membaca surah As-Sajadah dan surah Al-Insan ini hinggakan kepada boleh untuk kita baca sambil melihat mushaf. Ini memang selalu mungkin kita pun dah mengetahui macam solat solat tarawih kan, imam baca buka mushaf kan. Ini boleh. Yang ini nak sebutkan galakan yang sangat digalakkan hingga kan kalau kita sendiri pun boleh membaca sambil melihat kepada mushaf. Baik. Jadi setelah kita memahami tentang hukum-hukum, sedikit hukum berkaitan dengan bacaan itu tadi. Jadi kita nak melihat kepada hubungan surah As-Sajadah dan juga surah Al-Insan. Hubungan surah As-Sajadah dan juga surah Al-Insan. Baik, saya tengok di. Jadi untuk kita menjawab tentang hubungan surah As-Sajadah dan juga surah Al-Insan ini, maka kita lontarkan 3 persoalan. Persoalan yang pertama adalah apakah kandungan kedua-dua surah tersebut hingga Nabi SAW membacanya saban minggu. Nabi SAW membacanya saban minggu. Yang kedua, kenapa surah As-Sajadah ini dibaca pada rakaat yang pertama dan surah Al-Insan dibaca pada rakaat yang kedua? Adakah semata-mata kerana dari sudut turutan mushaf, surah As-Sajadah dulu, kemudian barulah surah Al-Insan? Mungkin kalau kita lihat secara surface-nya memang ini dari sudut adab ketika mana kita membaca Al-Quran di dalam solat, ayat-ayat Quran di dalam solat, kita membaca surah yang mana berada di dalam mushaf terlebih dahulu berbanding yang kemudian. Maknanya contoh kalau kita nak baca 3 qul, maka kita baca surah Qul Huwallah dulu,
Al-Ikhlas dulu, kemudian barulah kita baca surah An-Nas. Begitulah dengan surah-surah yang lain. Maknanya dari sudut susunan, kita baca susunan yang lebih awal dulu berbanding susunan yang kemudian. Jadi adakah surah As-Sajadah ini, surah yang ke-34 ini, maaf, surah yang ke-32 ini, semata-mata dia berada di dalam Al-Quran terlebih dahulu dibaca pada rakaat pertama, dan surah Al-Insan dibaca pada rakaat yang kedua, ataupun ada sebab-sebab yang lain. Ini kita akan rungkaikan. Baik, dan yang ketiga, persoalan yang ketiga yang kita ingin melontarkan adalah dari sudut apakah berkaitan kedua-dua surah tersebut dengan hari Jumaat. Ini yang kita nak tahu juga. Kenapa hari Jumaat? Kerana Nabi SAW ini, ketika mana Nabi SAW melakukan sesuatu secara spesifik, ini pada hari tertentu, pada waktu yang tertentu, sudah tentu mempunyai rahsia-rahsia yang perlu kita gali untuk kita fahami. Kerana Nabi SAW faham apa yang terkandung di dalam surah-surah tersebut. Baik. Jadi kita melihat yang pertama dari sudut kandungan. Apakah kandungan kedua-dua surah tersebut yang dibaca oleh Nabi SAW secara mingguan. Walaupun dalam ada juga ulama yang mensyarahkan hadis tersebut, tidaklah Nabi membaca setiap minggu. Kerana kalau Nabi membaca setiap minggu, yang ini boleh jadi ia menjadi satu kewajipan. Tapi maknanya sering kali diulang-ulang. Baik. Jadi untuk kita mengetahui ataupun kita memahami kandungan surah, kedua-dua surah tersebut, yang mana kedua-dua surah tersebut menjawab kepada 3 persoalan utama dalam kehidupan manusia. Ini soalan itu tadi, apa kandungan kedua-dua surah tersebut, dijawab dengan soalan. Soalan dia apa? Yang ini 3 persoalan kehidupan manusia, iaitu yang pertama, min aina ji'na, daripada mana kita didatangkan. Limaza ji'na, ini apakah tujuan kita didatangkan. Wa ila ainal masir, ke mana pengakhiran kehidupan kita. Jadi mungkin kita beranggapan bahawa soalan ni mudah aja, kan? Daripada mana kita datang? Daripada Allah. Tujuan kita datang untuk beribadah, ke mana pengakhiran kita. Ini akhirat sama ada syurga ataupun neraka. Jadi mungkin dari sudut jawapan di mulut kita ini, mungkin jawapan ini itu adalah satu benda yang mudah untuk kita jawabkan. Tapi kadang-kadang sebilangan manusia dalam kehidupan ini, banyak yang mana mereka ini tidak mengetahui tentang soalan yang kedua kadang-kadang. Bahkan soalan yang pertama. Ya, ini daripada mana kita didatangkan? Daripada silsilah keluarga, daripada ibu bapa kita. Apa tujuan kehidupan ini? Tak tahu tujuan. Tak ada tujuan. Tak tahu apakah purpose. Apakah dan sebab apakah kita ini didatangkan. Menyebabkan amalan-amalan ataupun perbuatan-perbuatan kita tidak selari kepada kehendak tujuan yang sebenar, dan mengakibatkan kepada pengakhiran yang buruk. Maka sebab itu 3 persoalan ini merupakan 3 persoalan yang penting untuk kita jawab, bukan dengan lidah kita semata-mata, tetapi untuk kita jawab dengan amalan dan juga kehidupan seharian kita. Ini kita nak amalan dan juga apa yang kita lakukan dalam kehidupan seharian kita selari dengan jawapan yang sebenar bagi persoalan tersebut. Maka itulah yang sukar. Baik. Ada Tuan Fauzi menyebutkan bahawa tujuan manusia ini diciptakan adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benar. Terima kasih Tuan Fauzi. Baik. Jadi kita tengok. Yang pertama, kita melihat kepada dalam surah As-Sajadah dan juga surah Al-Insan,
Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang asal usul penciptaan ataupun kejadian manusia. Yang ini kita nak fahami soalan yang pertama, iaitu daripada mana kita didatangkan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah As-Sajdah, Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Yang menciptakan setiap sesuatu dengan sebaiknya dan dimulakannya kejadian manusia itu berasal daripada tanah. Kemudian dia menjadikan keturunan manusia itu daripada air mani. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Insan, sesungguhnya kami telah menciptakan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia bermulanya daripada air mani yang bercampur, serta kami mengujinya dan mereka mendengar dan melihat. Baik. Jadi apa yang akan saya sebutkan ini mungkin menjawab persoalan Puan Ifah tadi tentang asal usul penciptaan manusia, perkaitan di antara surah As-Sajdah dan juga surah Al-Insan. Secara umum kita akan nampak bahawa kedua-dua ini menceritakan tentang kisah kejadian manusia. Yang mana dalam surah As-Sajdah dia ada tambahan dari sudut wa bada'a khalqal insan, maknanya permulaan penciptaan manusia. Yang ini permulaan ini menunjukkan kepada penciptaan Adam alaihi salam. Yang ini penciptaan Adam alaihi salam daripada tin. Dalam Al-Quran banyak lafaz yang Allah Subhanahu Wa Taala gunakan dalam menggambarkan makna ataupun terjemahannya adalah tanah. Ada tin, ada salsalin, dan ada perkataan-perkataan yang lain yang mana nanti saya akan yang tu kita akan bincangkan ketika mana kita bincang ayat yang ke-7 nanti insya-Allah. Daripada surah As-Sajdah. Cumanya bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tin ini, tin itu adalah maksudnya adalah tanah liat. Tanah yang telah bercampur dengan air. Maka itu adalah asal usul kejadian Adam alaihi salam. Adapun manusia ini yang mana selepas daripada Adam alaihi salam keturunannya summa ja'ala naslahu min sulalatin disebutkan dengan perkataan ma'im mahin. Iaitu yang dijadikan daripada air mani. Bahkan hari ini terbukti kalau dari sudut saintifik pun kita ini walaupun berasal daripada air mani tapi kita ada unsur tanah. Kerana apa? Kerana pemakanan kita yang ini daripada tumbuh-tumbuhan, kan, buah-buahan, daripada binatang-binatang yang juga memakan tumbuh-tumbuhan. Jadi ada unsur tanah dalam diri kita ini. Walaupun kita ini adalah daripada keturunan Nabi Adam, iaitu daripada air mani. Baik. Cuma kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan pada ayat ini, ada perbezaan dari sudut Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan perkataan air mani itu. Ini dalam surah As-Sajdah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ma'im mahin, yang kita terjemahkan iaitulah air mani. Dan di dalam surah Al-Insan juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang air mani, tetapi lafaznya sedikit berbeza. Iaitu nutfatin amsyaj, iaitu air mani yang bercampur. Jadi persoalannya, apa perbezaan di antara ma'im mahin dengan nutfah dan nutfatin amsyaj? Apa bezanya kedua-dua perkataan ini yang diterjemahkan dengan makna yang sama? Jadi bila kita mengetahui tentang kedua-dua makna ini, maka kita akan mengetahui tentang apakah hubungan di antara penciptaan manusia dalam surah As-Sajdah dan juga surah Al-Insan. Baik. Terima kasih kepada
75 orang. Alhamdulillah masih kekal daripada minggu lepas. Dan juga ada 15 orang yang menonton di FB Live. Baik. Beza antara ma'im mahin dan juga nutfatin amsyaj. Yang mana terjemahannya itu air mani. Jadi ma'im mahin di dalam Al-Quran disebutkan beberapa kali. Yang mana ma'im mahin ini, yang mana asal makna kalau kita terjemah dari sudut bahasa, iaitu air yang mahin, itu adalah air yang hina. Air yang hina. Dari sudut terjemahan, dari sudut lafziah je. Maka ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ma'in mahin ini, Allah Subhanahu Wa Taala nak menyatakan tentang sifat air mani itu. Sifat dia itu apa? Sama ada pada lelaki ataupun wanita. Ini kita mengetahui bahawa lelaki juga mengeluarkan air mani dan juga wanita juga mengeluarkan air mani. Yang mana apa sifat bagi air mani itu? Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut ma'in mahin, maka Allah nak menyatakan sifat air mani itu, iaitulah sifat air mani itu adalah berada dalam keadaan hina kerana lemahnya ia. Jadi keadaan hina ini kita kena memahami bukanlah bermakna supaya kita menghina diri kita, tidak. Ataupun menghina orang lain, kerana kita semua ini sama dari sudut penciptaan, yang ini berasal daripada air mani. Yang ini keadaan hina ini untuk kita mengetahui dan untuk kita merasakan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perasaan hina itu hadir ketika mana kita rasa lemahnya diri kita ini berbanding Allah Subhanahu Wa Taala. Yudabbirul amr minas sama'. Ini Allah Subhanahu Wa Taala yang mentadbir, yang menurunkan sebab-sebab dan juga ketentuan daripada sisinya, yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai segala apa yang ada di dunia dan apa yang ada di langit, di bumi dan di langit. Ini kehinaan kita ini merasa hina di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana kalau kita melihat dari sudut fizikalnya, air mani ini adalah satu benda yang tidak dipedulikan. Maknanya kalau seorang yang mana dia tidak mahukan ataupun mungkin dia membuat perancangan keluarga, dari sudut mungkin nak menjarakkan anak-anak, kelahiran anak-anak, maka air mani ini dibuang begitu saja. Yang ini dari sudut ada dalam fiqh disebut sebagai azal. Yang ini kita melepaskan ataupun mengeluarkan air mani, lelaki mengeluarkan air mani di luar daripada faras wanita. Jadi air mani itu satu benda yang tak dipedulikan pun. Dia dibuang, tak dimuliakan. Dia ibarat air kencing, ketika mana ia keluar, dia keluar begitu saja, dibuang. Tetapi ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala berkehendakkan daripada air mani itu untuk menjadi manusia, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan manusia itu. Dari sudut Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta memuliakan manusia. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia ni ahsani taqwim, dengan sebaik-baik penciptaan. Tapi dari sudut kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita merasakan kehinaan diri kita di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu kadang-kadang kalau kita melihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memperingatkan tentang asal usul kejadian manusia ini. Ketika mana ada ayat-ayat menceritakan tentang kesombongan manusia di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan datangkan ayat-ayat cerita tentang asal usul kejadian manusia. Supaya manusia itu ingat, kamu itu adalah daripada air mani yang hina, yang tak dipedulikan, dibuang, tak dimuliakan. Tetapi ketika mana Allah berkehendakkan daripada air mani itu kamu menjadi manusia, maka Allah lah yang memuliakan kamu. Maka disebabkan itu, apabila Allah memperingatkan asal usul kejadian manusia,
maka sepatutnya manusia itu terus bersujud sajadah, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat sesuai Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan ma'immahin ini di dalam surah As-Sajdah. Kerana yang penting adalah Allah Subhanahu wa taala nak menyatakan tentang sifat air mani itu yang lemah. Yang mana sebelum-sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kekuasaan Allah. Dan selepas daripada ayat-ayat, pada ayat ini Allah menceritakan tentang orang-orang yang kufur dan ingkar. Seolah-olah Allah ceritakan dulu Allah Maha Kuasa, kamu ini lemah. Kemudian dengan kelemahan kamu ini, yang mana kamu memilih pula jalan yang tak betul, jalan yang terpeson daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Jadi kamu seolah-olah mencabar Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan kamu tak tahu bahawa sebenarnya, ataupun kamu tak teringat bahawa sebenarnya kamu itu adalah lemah. Kamu itu adalah hina, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kamu. Baik. Apa bezanya dengan nutfah dan nutfat amsyaj? Dalam ayat-ayat yang lain ada Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan nutfah, ada kadang-kadang dalam surah Al-Insan ini sahaja Allah Subhanahu Wa Taala sebut nutfat amsyaj. Amsyaj ni maksudnya yang bercampur. Jadi nutfah ini, perkataan nutfah itu adalah air mani daripada lelaki ataupun wanita untuk tujuan pembiakan, at-tanasuli. Disebut dalam tafsir Adwa' al-Bayan. Yang ini disebut untuk tanasuli, maknanya untuk tujuan pembiakan. Yang ini disebut sebagai nutfah. Jadi kalau kita faham tentang dari sudut sainsnya, dia tentang air mani. Air mani ni ketika mana dikeluarkan oleh seorang lelaki. Ini dia banyak, dia punya, saya nak panggil apa? Air mani tu apa ni, dari dalam air mani tu banyak dia punya tu. Yang Sperma, macam Ustaz. udu tu kan. Sperma. Terima kasih. Terima kasih. Tak teringat perkataan tu. Sperma tu banyak. Tetapi yang sampai ke dalam dinding rahim wanita itu hanyalah satu. Yang sampai, yang berjaya itu, itulah yang disebutkan sebagai nutfah. Maksudnya kita, sperma yang berjaya sampai ke dinding rahim wanita itu disebut sebagai nutfah. Sebab itu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qiyamah, Allah Subhanahu Wa Taala kata, alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Tidakkah kamu dahulunya nutfah min maniyyin. Mani itu adalah air mani. Nutfah itu adalah sperma yang berjaya, yumna, yang terpancar. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan nutfah ini dari sudut nak bagi tahu kepada kita, yang memberjayakan kamu untuk masuk ke dalam dinding rahim seorang wanita itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu adalah nutfah. Nutfah ini dalam Al-Quran lebih banyak perkataan dia dalam Al-Quran. Jadi nak sebutkan kejadian insan dalam surah Al-Insan itu terjadi hanya ketika air mani yang berjaya, sperma yang berjaya itu, nutfah itu menembusi dinding rahim wanita dan berlakulah amsyaj, berlakulah pencampuran, maka jadilah Al-Insan. Nak sebutkan bahawa kalau nutfah itu tidak bercampur dalam rahim wanita, maka dia tidak akan menjadi insan. Maka dalam surah Al-Insan yang menceritakan tentang manusia, Al-Insan itu, secara terjemahan bahasanya, Al-Insan menunjukkan kepada manusia, sangat layak Allah Subhanahu Wa Taala, sangat tepat Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan perkataan nutfatin amsyaj. Kerana bila berlaku percampuran barulah terjadinya manusia. Dalam ayat-ayat yang lain banyak Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan nutfah. Tetapi dalam surah Al-Insan, ketika mana dia berlaku percampuran, maka barulah terwujudnya manusia yang disebutkan insan. Baik. Maaf. Baik.
Kemudian, kalau kita lihat perkataan insan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan yang menggambarkan manusia ini. Ada beberapa perkataan. Ada ins dengan dia punya perkembangannya, mushtaqnya, insan. Ada bashar dan ada juga Adam. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang ins ataupun insan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menceritakan dari sudut aspek sosial. Kehidupan manusia, kehidupan sosial manusia. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan perkataan Adam, ya bani Adam, ataupun kisah Nabi Adam alaihissalam, ini Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan tentang sejarah lampau kehidupan manusia. Dan ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan perkataan bashar, dalam Quran juga menyebutkan tentang bashar, maka nak sebutkan tentang aspek fizikal manusia. Manusia ini sebagai manusia yang ada tangan, kaki dan sebagainya, anggota-anggota badan. So itu perbezaan dalam Al-Quran ketika mana Allah kata perkataan bashar ataupun Adam ataupun ins dan juga insan dan sebagainya. Ini saya ulangkan, iaitu kalau Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan perkataan bashar, in antum illa basharum mithluna. Ya, ini sebab apa? Dalam surah Yasin, kalau sebahagian yang bersama dengan saya dalam surah Yasin dulu, yang ini Ashabul Qaryah itu mengatakan bahawa para Rasul ini adalah bashar. Sebab apa? Sebab mereka nampak dari sudut aspek fizikal. Fizikal mereka sama macam kami, bashar. Ada kaki, tangan, semua macam indera sama. Kenapa mereka ini lebih dimuliakan? Yang ini dari sudut bashar, dari sudut aspek fizikal. Yang kedua adalah dari sudut Adam. Adam ini ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan sejarah manusia, kehidupan lampau, sejarah penciptaan dan sebagainya, maka Allah Subhanahu Wa Taala guna Adam. Dan yang ketiga insan dan sebagainya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang aspek sosial, yakni kehidupan hubungan sesama manusia, hubungan pekerjaan manusia, apa yang manusia dilakukan, manusia bekerja dan sebagainya. Sebab itu wal asri innal insan. Ini sebab manusia ini bekerja pada waktu-waktu. Bekerja maksudnya melakukan perbuatan kegiatan sosial. Jadi perkataan insan itu digunakan pada aspek sosial. Dan aspek sosial masyarakat manusia ini yang memerlukan kepada percampuran. Sebutkan tadi tentang nutfatil amsyaj itu. Ini dari sudut kalau seorang lelaki dan wanita ini tidak melakukan hubungan, ini percampuran hubungan, maka tidak berlaku nutfatil amsyaj. Tak berlaku air mani yang mana bercampur antara lelaki dan wanita. Maka dalam surah Al-Insan nak sebutkan tepatnya Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan nutfatil amsyaj. Yang ini seolah nak sebutkan dalam ayat As-Sajdah tentang sifat-sifat itu yang sepatutnya perasaan daripada sifat itu, yang ini kita mengenangkan daripada asal kejadian kita menyebabkan kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari sudut surah Al-Insan, Allah menyebutkan tentang pencampuran, yang ini perkembangan daripada sebelum daripada kelahiran itu, perkembangan manusia yang berada di dalam rahim seorang wanita itu, yang mana dia terjadi daripada hubungan sosial yang dibenarkan dalam Islam, iaitu perkahwinan. Jadi itu adalah mungkin menjawab serba sedikit persoalan yang dilontarkan oleh Puan Ifah minggu lepas, dan juga kita melihat apa perkaitan ataupun hubungan di antara kedua-dua ayat dalam surah As-Sajdah dan juga surah Al-Insan. Baik. Jadi kalau tuan-tuan dan puan ada persoalan boleh utarakan insya-Allah. Baik, kemudian apa bekalan? Yang ini kita masih lagi pada soalan yang pertama. Yang ini daripada mana kita didatangkan? Apakah bekalan manusia? Dan bagaimanakah cara kita menggunakan bekalan tersebut? Maka dalam Al-Quran, dalam surah As-Sajdah Allah kata summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Selepas Allah ceritakan kejadian manusia itu, Allah kata wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun.
Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah As-Sajdah, kemudian ia menyempurnakan kejadiannya serta meniupkan padanya roh serta mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati, akal fikiran supaya kamu bersyukur, namun amatlah sedikit yang kamu bersyukur. Dalam surah Al-Insan, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tadi dalam ayat tadi Allah kata faja'alnahu sami'an basira. Allah Subhanahu Wa Taala menguji dengan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia itu mendengar dan juga melihat. Kemudian Allah kata inna hadainahu sabila imma syakiran au wa imma kafura. Kami telah tunjukkan jalan kebenaran, maka terserahlah sepatutnya terserahlah mereka ingin memilih syukur ataupun kufur. Baik. Persoalan, dalam surah As-Sajdah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan statement qalilan ma tashkurun. Yang ini sedikit daripada kamu ini bersyukur. Tapi dalam surah Al-Insan Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan seolah macam persoalan. Yang ini kami menguji mereka dalam masa yang sama kami telah menunjukkan jalan kebenaran kepada mereka dan kita diberikan pilihan sama ada memilih syukur ataupun kufur. Kalau dalam surah As-Sajdah, statement, makna seolah seakan-akan Allah kata manusia ni memang ramai tak bersyukur. Jadi kalau ada pandangan ataupun kelompok dalam akidah yang terdahulu, mereka ada pandangan Jabariyah, yang ini terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah lah. Yang ini mereka mengatakan bahawa manusia ni tak ada pilihan. Apa yang manusia buat ni, baik dan buruk semua dah Allah tentukan. Manusia ni tak ada pilihan. Dan itu adalah satu benda yang salah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala beri pilihan. Inna hadainahu sabil. Kami memberikan ataupun tunjukkan jalan kebenaran. Tapi terserahlah kepada mereka untuk syukur dan kufur. Tapi dalam surah As-Sajdah Allah menyatakan statement seolah-olah mengatakan Allah dah tahu dah bahawa ramai yang mana tak bersyukur. Sebabnya dalam surah As-Sajdah ni, bila kita melihat kepada tema surah As-Sajdah ni yang kita ambil minggu lepas, surah As-Sajdah ni menceritakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sepatutnya yang menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang sepatutnya orang-orang beriman ini tunjuk kepada ayat dan juga kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tema surah As-Sajdah. Ini surah As-Sajdah ni menggambarkan keagungan Allah dan manusia ini perlu sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara bentuk keagungan Allah Subhanahu Wa Taala adalah keilmuan Allah Subhanahu Wa Taala, pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala tentang pengakhiran kehidupan manusia yang manusia pilih. Ini satu benda yang perlu kita faham dari sudut qada dan qadar. Yang ini dari sudut manusia ini mukhayyar, ini diberikan pilihan. Bukanlah manusia ini ijbar, maksudnya dipaksa untuk melakukan sesuatu. Ini dalam surah As-Sajdah seolah nampak macam Allah kata ramai manusia ni tak bersyukur. Jadi ramainya manusia tak bersyukur itu adalah di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu Allah kata wal afidah, kerana tidak siapa pun mengetahui apa yang berada di dalam hati manusia melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena dengan tema surah Sajdah itu yang menggambarkan kekuasaan Allah. Ini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak terbatas. Maka Allah dah tahu segala yang akan terjadi ataupun segala yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi iaitulah apa yang berada di dalam afidah, yakni dalam hati manusia itu, dan Allah Subhanahu Wa Taala tahu bahawa ramai daripada kalangan manusia itu tidak bersyukur. Tapi bukan bermakna manusia itu dijadikan untuk tidak bersyukur. Kerana dalam surah Al-Insan yang temanya adalah berkaitan dengan manusia, kehidupan manusia, maka Allah dah sebut bahawa Allah dah beri pilihan kepada manusia. Tapi Allah tahu manusia itu akan pilih apa. Sebagaimana saya mudah kita sebut surah yang turun kepada Abu Lahab, yakni surah Al-Masad. Surah ini diturunkan pada tahun yang keempat kenabian. Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa Abu Lahab ini akan binasa.
Dan Abu Lahab ni binasa 10 tahun selepas itu, selepas daripada peperangan Badar. Adakah ketika mana surah ini turun, Allah telah mengatakan bahawa Abu Lahab ini, Allah telah tetapkan Abu Lahab ini sebagai orang yang akan diseksa, ataupun Allah tahu bahawa Abu Lahab ini tidak akan memilih keimanan? Maka jawapannya Allah tahu bahawa Abu Lahab ini tidak akan memilih keimanan. Kerana tidak ada sekali pun Abu Lahab ini dia pernah ataupun dia menunjukkan minat untuk dia mengetahui apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Bahkan dia berterusan kan, untuk menentang Nabi SAW bersama dengan isterinya. Maka Allah dah tahu dari sudut keilmuan Allah tentang masa hadapan bahawa dia tidak akan memilih keimanan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan surah Al-Masad menyatakan bahawa dia akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tak ada surah yang menyatakan tentang Abu Sufyan? Abu Sufyan menjadi ketua ketika mana berperang bersama Nabi SAW dalam peperangan Uhud. Sebelum-sebelumnya, waktu ada Abu Jahal dan sebagainya, dia juga bersekongkol dengan kepala-kepala musyrikin. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tahu dalam pengetahuan Allah, di akhirnya nanti ketika pembukaan kota Mekah, beliau akan memilih keimanan. Memilih untuk beriman kepada Nabi SAW. Ini satu benda yang kita kena faham. Ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah mengijbarkan. Ini Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah paksa kita melakukan sesuatu perkara. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan tunjuk untuk kita memilih sama ada kebaikan dan juga keburukan. Kalau ada satu benda yang kita terpaksa, maka Allah Subhanahu Wa Taala tak akan tanya kita tentang perkara tersebut. Contoh, kenapa kita lahir lelaki ataupun wanita? Allah tak tanya kenapa kamu lahir lelaki ataupun wanita, tak. Kerana itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh pilih. Kita tak boleh pilih lagi. Contoh ibu bapa kita. Ini kenapa ibu bapa kamu sekian-sekian? Allah tak tanya kita. Kerana itu adalah pilihan, bukan pilihan kita. Ini satu benda yang bukan menjadi pilihan kepada manusia, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mempersoalkan. Tetapi ketika mana Allah dah berikan pilihan, maka layaklah Allah Subhanahu Wa Taala nak mensoalkan kepada kita, sama ada kita ini syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kita kufur. Maka itu dalam surah As-Sajdah dan juga surah Al-Insan. Baik, kemudian persoalan yang kedua, ini baru dalam persoalan kandungan. Apa tujuan kita didatangkan? Tadi Tuan Fauzi tadi menyebutkan bahawa tujuan kita diciptakan adalah untuk mengabdikan. Benar. Ubudiyah. Cuma pada pandangan saya, ini dalam Al-Quran kita melihat, selain daripada surah Az-Zariyat ayat 56 itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk ubudiyah. Dalam masa yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Walaupun khalifah itu sebenarnya juga adalah ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya sebutkan ubudiyah dan khalifah ini kerana ubudiyah ini ataupun pengabdian ini sering kali difahami tentang ibadah. Ibadah yang merujuk kepada ibadah khusus. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia juga untuk menjadi khalifah. Ini dari sudut mengurus, mentadbir alam ini dengan ilmu keduniaan, dengan ilmu profesional yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada manusia. Yang mana ilmu itu juga asalnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bidang profesional. Jadi kita kena faham dari sudut kita ini diturunkan ataupun tujuan kita ini bukan sekadar ubudiyah yang difahami dengan makna ibadah, tapi kita juga dengan makna khalifah. Jadi tak benar ataupun tidak menepati semangat Islam itu kalau kita hanya beribadah sahaja dari sudut ibadah khusus. Tetapi kita meninggalkan dunia, kita meninggalkan untuk mentadbir alam ini, untuk memberi makan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang terjejah dan sebagainya. Jadi maka kita kena seimbang. Walaupun hakikatnya kekhalifahan itu juga sebahagian daripada ubudiyah. Kalau kita memahami ibadah itu dengan secara meluas dan secara umum. Baik. Dalam ubudiyah dan juga khalifah ini, maka 3 aspek utama yang dititik beratkan di dalam Islam, iaitulah semestinya akidah,
ibadah dan muamalah dan juga akhlak. Maka kita lihat dalam surah As-Sajadah dan juga surah Al-Insan, kedua-duanya menyatakan tentang aspek ketiga-tiga aspek yang kita sebutkan tadi. Baik. Yang pertama kita tengok dari sudut aspek akidah. Allah Subhanahu wa taala sebut tanzilul kitab la raiba fi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Yang ini dari sudut apa? Keimanan kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu yang menarik yang saya terfikir. Yang ini selepas kita baca, kita melihat dalam surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Susunan dia macam tu. Jadi untuk mengetahui Ar-Rahman, yang mana Ar-Rahman ni perkara pertama adalah 'allamal Quran, yakni tanzilul Quran, menurunkan Al-Quran itu dan mengajarkan Al-Quran, 'allamal Quran. Kemudian mencipta ciptaan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan ciptaan, termasuknya khalaqal insan. Kemudian yudabbirul amra, yang menurunkan ketetapan, allamahul bayan, tentang bagaimana penjelasan ketetapan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka surah As-Sajadah ini susunan dia itu sama sebagaimana surah Ar-Rahman. Ini cerita tentang tanzilul kitab, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard dan yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Untuk apa? Untuk kita kenal siapakah Ar-Rahman, untuk kita beriman kepada Ar-Rahman. Dan dalam surah Al-Insan, Allah Subhanahu wa taala sebut hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ini bukankah telah berlalu kepada manusia satu ketika dari masa yang beredar sedang ia masih belum lagi wujud lagi. Ini sebelum daripada kehidupan manusia ini, sebelum daripada kewujudan manusia, dia ini tidak menjadi sesuatu benda yang disebut-sebut. Maka mengapa kaum musyrikin itu mengingkari hari akhirat? Maknanya dari sudut manusia sebelum ini daripada tiada kepada ada. Daripada tiada langsung manusia ini, Allah Subhanahu wa taala boleh menciptakan manusia. Maka lebih mudahlah Allah Subhanahu wa taala nak membangunkan sesuatu benda yang mati, sekadar nak membangunkan semula. Kalau daripada tiada kepada ada Allah boleh cipta, maka kalau hanya mati kepada hidup semula, maka lebih mudah untuk Allah Subhanahu wa taala nak lakukan. Maka ayat surah Al-Insan, permulaan surah Al-Insan ini menceritakan tentang keimanan, keyakinan tentang hari akhirat. Permulaan surah As-Sajadah berceritakan tentang keimanan kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Insan permulaan menceritakan tentang hakikat hari kiamat, kebenaran hari kiamat. Maka kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak hadis Nabi SAW yang mana Nabi SAW sebut man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhirat, falyaqul khairan aw liyasmut falyukrim jarahu. Dengar dah dia berkata perkara yang baik ataupun dia diam, hendaklah dia memuliakan jirannya. Jadi nak sebutkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa dalam hadis juga selalu diikhtisarkan, maksudnya dipendekkan keimanan pada Allah dan juga hari kiamat. Kerana apabila beriman kepada Allah, untuk beriman kepada Allah, mengetahui suruhan Allah Subhanahu wa taala, maka kita memerlukan Al-Quran, memerlukan petunjuk, memerlukan panduan. Panduan itu diturunkan oleh malaikat. Dan malaikat pula menyampaikan kepada Rasul. Dan juga keimanan kita kepada hari akhirat ini untuk kita beriman tentang apa yang menjadi ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala itu adalah berdasarkan ilmu dan juga kudrat Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu dalam hadis diringkaskan dengan keimanan keseluruhannya itu dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, yang mana hakikat keimanan dan kepada Allah dan juga hari akhirat itu membawa kepada keimanan keseluruhannya, menyempurnai rukun iman yang 6 itu. Jadi surah As-Sajadah dan surah Al-Insan menekankan aspek akidah dari sudut keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga keimanan kepada hari akhirat. Baik. Kemudian dari sudut aspek ibadah.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Nah, ini dia sujud kepada orang yang benar-benar beriman kepada ayat Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka ini ketika mana diperingatkan tentang ayat-ayat itu, maka mereka ni kharru sujada, tunduk sujud patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengucapkan tasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga tidak tidak sombong dengan Allah dan dengan ayat-ayat Allah. Dan mereka juga tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Ini selain daripada sujud dan juga tasbih, maka mereka ini juga bangun pada waktu malam untuk solat dan juga berdoa kepada Allah dengan penuh pengharapan dan juga tamak. Jadi tamak sebab apa? Sebab kita memohon daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Kalaulah kita boleh dapat satu keizinan untuk kita mohon kepada orang yang paling kaya dalam dunia, apa sahaja kamu nak, kamu minta. So manusia ni akan bersifat apa? Greedy, tamak kan. Nak rumah, nak kereta, nak itu, nak ini. Dah boleh minta, ada peluang minta, tapi manusia ini akan minta sikit-sikit dah lah kan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tak. Allah suka kalau kita tamak, yakni kita minta sebenar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita panjangkan doa dari sudut kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai permintaan. Dalam surah Al-Insan, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Ada persamaan dari sudut sujud dan juga tasbih memuji pada Allah Subhanahu wa taala, terutamanya pada waktu jafa junubuhum 'anil madaji', ini pada waktu malam. Ini melakukan sujud dan juga tasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sudut aspek muamalah, hubungan sesama manusia. Jadi surah As-Sajadah Allah Subhanahu wa taala sebut pada pengakhiran ayat yang ke-16, Allah kata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka selalu pula mendermakan sebahagian daripada apa yang kami berikan kepada mereka. Yang ini manusia, orang-orang yang benar-benar beriman itu, dia tidak hanya terhenti kepada hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi hubungan dia juga terjalin dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ya, ini satu ketimpangan kalau ada orang yang mengatakan bahawa saya dengan Allah, ibadah dengan Allah ni baik, tetapi hubungan dia dengan keluarga je, dengan anak isteri je, hubungan yang sangat dingin. Nabi SAW sendiri sebut khairukum adalah orang yang paling baik daripada kalangan kamu adalah khairul li ahlikum. Ini orang yang paling baik kepada ahli keluarganya. Kenapa ahli keluarga? Kerana ahli keluarga ni lah yang paling dekat, yang paling mengetahui tentang keaiban kita, yang paling patut kita santuni dengan sebaik-baiknya. Jadi sepatutnya hablum minallah itu, hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala itu menatijahkan kepada hubungan yang baik juga sesama manusia, iaitu memberikan derma, menginfakkan, dan juga wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Jadi mereka juga memberi makan benda-benda makanan yang dihajati dan disukai kepada orang miskin dan juga anak yatim serta orang-orang tawanan. Sebutnya dari sudut aspek muamalah, hubungan dengan manusia juga terjaga. Dan yang ketiga adalah aspek akhlak. Dalam surah As-Sajadah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan daripada kalangan mereka beberapa pemimpin yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum agama selama mereka bersikap sabar. Jadi saya sebutkan minggu lepas, tuan-tuan dan puan masih ingat, surah-surah yang bermula dengan Alif Lam Mim ni dia mempunyai kesatuan tema dia. Tema dia tu ada tema yang hampir sama. Yang saya simpulkan kepada 3. Iaitu dari sudut kepimpinan.
Kemudian yang kedua dari sudut kerajaan. Dan yang ketiga dari sudut kekuasaan. Jadi dalam surah As-Sajadah ini, antaranya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang kepimpinan. Dan dalam surah Al-Insan Allah kata fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Yang ini juga dari sudut keteguhan pemimpin ayat ini. Kerana oleh itu hendaklah engkau sabar menerima ketentuan Tuhanmu. Yang ini memberikan tempoh kepada golongan yang menentangmu. Dalam tafsir Ar-Razi, Imam Ar-Razi menyebutkan makna ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala menahan Nabi SAW dan juga para sahabat daripada boleh untuk berperang. Sabar. Jangan terikut-ikut dengan orang-orang yang berdosa ataupun orang-orang kafir itu yang mereka ni orang kata apa? Cucuk-cucuk ni. Jangan terikut-ikut dengan mereka. Sabar. Jadi nak sebutkan kepimpinan itu dalam surah As-Sajadah tentang sabar ini tadi yang merupakan salah satu aspek akhlak. Dan ia diterjemahkan di dalam ketika mana ada orang yang mana memprovok kita. Kita mungkin boleh sabar pada waktu yang biasa. Tapi kalau ada orang provok kita, ada orang melakukan penentangan yang bukan sekadar dari sudut cacian, makian, bahkan penentangan pada batang tubuh kita, maka kesabaran yang paling tinggi pada waktu itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Insan yang ini tentang kepada Nabi SAW supaya sabar dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan persoalan yang terakhir dalam kandungan, di dalam soalan yang pertama, ingat 3 soalan dulu. Soalan yang pertama itu yang apa kandungan daripada 2 surah ini, iaitu menjawab kandungan itu adalah kita mengetahui 3 persoalan, dan 3 persoalan itu yang pertama kita dah jawab dah dari sudut daripada mana kita didatangkan, kenapa kita didatangkan, dan yang ketiga adalah ke manakah pengakhiran kita. Pengakhiran kita ada 2 je. Sama ada syurga ataupun neraka. Tidak ada jalan yang lain. Jadi dalam surah As-Sajadah dan juga surah Al-Insan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kepada manusia bahawa kamu mempunyai pilihan dalam surah Al-Insan untuk kamu memilih jalan pengakhiran kehidupan kamu. Kerana apa? Kerana walaupun kita tahu bahawa Allah telah menyediakan kepada kita syurga dan juga neraka, tetapi pengetahuan kita itu perlulah seiring dengan amalan kita. Kerana para ulama menyebutkan bahawa manusia ini akan dimatikan sebagaimana dia hidup, dan manusia ini akan dibangkitkan sebagaimana ia mati. Jadi semuanya bermula daripada kehidupan manusia yang menentukan kepada pengakhiran. Maka sebab itu kita sebutkan bahawa kehidupan manusia itu perlu seiring dengan pengakhiran yang kita kehendaki. Kita mengatakan bahawa kita nak sudah tentu, kalau tanya siapa pun orang Islam dalam dunia ini, sudah tentu dia nakkan syurga. Tetapi adakah amalan kita itu seiring dengan apa yang kita kehendaki? Allah Subhanahu Wa Taala sebut pengakhiran orang-orang yang mujrim, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata, walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan sekiranya engkau melihat ketika mana orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka dalam keadaan malu dan hina sambil merayu, wahai Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar dengan sejelas-jelasnya akan segala yang kami ingkari dahulu. Maka kembalikanlah kami ke dunia supaya kami mengerjakan amal-amal yang baik. Sesungguhnya kami sekarang telah yakin. Jadi nak sebutkan bahawa pengakhiran orang yang mujrim, orang yang mana melakukan dosa ini adalah pengakhiran, iaitu pengakhiran yang membawa kepada penyesalan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut juga dalam surah Al-Insan, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Dalam pada itu sesungguhnya kami telah menyediakan bagi sesiapa yang berlaku kufur ataupun derhaka beberapa rantai dan belenggu serta neraka yang menjulang-julang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang perakhiran orang yang kufur, orang yang mujrim. Dan
Allah juga menyebutkan tentang pengakhiran orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala redha. Ini dalam surah As-Sajdah Allah kata fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka. Yang ini nak sebutkan bahawa kita mengetahui dalam ayat-ayat Al-Quran tentang gambaran syurga, tentang sungai yang mengalir, sungai susu dan sebagainya, tentang adanya bidadari, kita duduk di satu seolah macam kebun, adanya buah-buahan, adanya tempat yang rendang dan sebagainya, gambaran syurga. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin. Walaupun yang kita faham itu ataupun yang kita tahu itu dalam pengetahuan kita ataupun dalam gambaran kepala kita, tetapi Allah kata hakikat syurga itu lebih lagi rahsia dan juga lebih lagi indah. Kerana dalam hadis sebut la ainun ra'at wala uzunun sami'at, tidak ada telinga, tidak ada mata yang pernah lihat, tidak ada telinga yang pernah mendengar tentang nikmatnya syurga itu. Dan nikmat itu, pengakhiran itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka kerjakan. Sebab tu saya sebutkan tadi bahawa untuk kita menentukan perakhiran kita bukan dengan sebut, bukan semata-mata dengan kehendak, tetapi dengan apa amal soleh yang telah kita kerjakan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Insan, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila engkau melihat di sana dalam syurga itu, engkau melihat nikmat yang melimpah-limpah dan kerajaan yang besar yang tidak ada bandingannya. So kita nampak dalam surah Al-Insan ini, persoalan yang pertama telah terjawab dari sudut kandungan kedua-dua surah itu, yang ini menceritakan tentang bidayatul khalq, yang ini asal usul penciptaan manusia. Apakah bekalan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada manusia? Apa manhaj kehidupan manusia? Yang ini tujuan manusia itu didatangkan. Yang ini manhaj akidah, kita ada ibadah dan muamalah, kita ada akhlak mahmudah. Kemudian di manakah pengakhiran manusia? Maka Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan pengakhiran yang baik dan juga pengakhiran yang buruk. Maka itu menjawab kepada persoalan yang pertama. Kita ada 9 minit lagi. InsyaAllah soalan yang kedua dan ketiga ni lebih cepatlah, sebab kandungan itu yang paling penting. Baik. Persoalan yang kedua. Kenapa surah As-Sajdah ini dibaca pada rakaat pertama dan surah Al-Insan dibaca pada rakaat yang kedua? Adakah semata-mata kerana surah As-Sajdah ini surah yang berada dalam mushaf terlebih dahulu berbanding surah Al-Insan, ataupun ada hikmah yang lain? Maka kita melihat, kalau kita baca surah As-Sajdah dan juga surah Al-Insan ini, kita akan dapati dalam surah As-Sajdah ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang peringatan secara panjang. Daripada ayat 9, 10, 11, 12, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang ayat-ayat peringatan kepada mereka yang balhum biliqa'i rabbihim kafirun, mereka yang mengingkari, mereka yang kufur bahawa mereka akan balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini ayat-ayat yang memberikan peringatan. Am yaqulu naftarah, bal huwal haqqu. Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan bahawa litunzira, Al-Quran itu diturunkan untuk memberikan peringatan. Maka peringatan di dalam surah As-Sajdah disebutkan secara panjang lebar supaya manusia ini mengambil perhatian untuk kita menjadi hamba yang benar-benar bersujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekarang mungkin kita boleh muhasabah diri kita. Kita bersujud pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam solat ini berapa puluh tahun dah? Berapa tahun dah? Mungkin paling kurang ada dalam kalangan kita, paling kurang kita katakan paling kurang 10 tahun lah. Paling kurang dan ke atas. Tapi adakah setiap daripada sujud kita, dan sujud kita daripada pertama kali bermula kita balik sampailah keadaan umur sekarang kita ni, berapa pun umur kita, adakah sujud kita itu menjadikan kita ini sebenar-benar hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau sujud kita tidak menjadikan kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala,
maka apakah bentuk cara untuk kita kembali untuk benar-benar sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita membaca peringatan-peringatan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran. Peringatkan tentang orang yang melakukan kebaikan, yang ini menunjukkan kepada sujud. Dia punya model atau bentuknya itu adalah sujud. Tetapi hakikatnya adalah menunjukkan kepada kebaikan keseluruhannya, maka kebaikan itu mestilah selari dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Kalau tak mendapat hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran, sebagaimana contoh solat yang sepatutnya solat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan solat itulah menyebabkan manusia ini meninggalkan dosa-dosa yang mengakibatkan maruah dan juga kemungkaran, maka kita kena sentiasa membaca untuk mengambil peringatan di dalam Al-Quran. So dalam surah As-Sajadah Allah ceritakan tentang panjang lebar peringatan. Dalam muka surat yang terakhir pun Allah cerita tentang peringatan. Tidakkah mereka melihat awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ard awalam yahdilahum kam ahlakna min qablihim. Yani Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang peringatan-peringatan secara panjang lebar. Soalah dalam rakaat yang pertama tu kita sediakan diri kita untuk kita menerima peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan sedikit kebaikan ataupun berita gembira dalam surah As-Sajadah. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Jadi apa yang kamu tidak ketahui itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Insan. Allah sebutkan tentang panjang lebar nikmat dalam syurga. Manusia ini diberikan cawan minum, dikelilingi dengan pelayan-pelayan yang ada dalam surah Al-Insan. Ya, ini nak sebutkan pada rakaat yang kedua, nak menyebutkan tentang bisyarah, tentang berita gembira bagi orang yang sujud. Yang baca surah As-Sajadah kita sujud, bagi orang yang sujud, yang mana kita sebut antara kelebihan bersujud pada dalam ketika mana membaca surah ayat Sajadah ini adalah yang ini diberikan jaminan syurga. Kan ingat fadilat yang kita ambil minggu lepas, maka nak sebutkan di dalam syurga itu apakah nikmat-nikmatnya secara detail Allah ceritakan dalam surah Al-Insan. Yang ini nikmat-nikmat yang manusia akan perolehi di dalam syurga. Jadi bukan sekadar hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW membaca surah As-Sajadah pada rakaat pertama dan Al-Insan pada rakaat yang kedua semata-mata kerana susunan, tetapi kerana di dalam rakaat pertama itu surah As-Sajadah mengandungi peringatan dan juga dalam surah Al-Insan mengandungi berita gembira. Ini uslub yang sentiasa ada dalam dakwah Al-Quran ini, iaitulah targhib wa tarhib. Targhib ini adalah keinginan, motivasi. Tarhib ini adalah ancaman. Jadi kita bukan sekadar nak motivasi semata-mata, tapi kita nak juga tahu tentang ancaman-ancaman supaya kita elak. Maka Al-Quran ini datang kedua-duanya. Baik. Selesai. Dan yang terakhir, apakah hubungan surah As-Sajadah dan surah Al-Insan? Apa perkaitan kedua-dua surah tersebut dengan hari Jumaat? Mana hadis berkaitan hari Jumaat ni banyaklah. Dan saya tak bawakan hadis itu, cuma saya ringkaskan tentang apa yang berlaku pada hari Jumaat. Hari Jumaat ini disebutkan sebagai Sayyidul Ayyam. Iaitu sebagai penghulu bagi segala hari. Manakala manusia ini adalah Sayyidul Alam. Alam. Ini sebagai Sayyidul, ini tuan kepada alam ini. Yang kita sebut sebagai tadi ubudiyah dan juga khalifah itu tadi. Ini disebutkan penciptaan manusia ataupun penciptaan Adam alaihi salam adalah pada hari Jumaat. Dalam hadis sebut bahawa Nabi Adam alaihi salam diciptakan pada hari Jumaat. Ini permulaan kehidupan manusia ini pada hari Jumaat. Dan hari Jumaat juga adalah hari perkumpulan manusia. Solat Jumaat. Untuk apa? Untuk saling memberikan peringatan. Ada dalam surah As-Sajadah. Dan juga saling memberikan nasihat dan juga berita-berita gembira. Dan hari Jumaat ini jugalah yang disebutkan dalam hadis bahawa hari yang mana akan berlakunya hari akhirat, yang ada terkandung dalam surah As-Sajadah dan surah Al-Insan yang menceritakan tentang pengakhiran kehidupan manusia. Jadi bermakna
dua surah ini dibaca pada hari Jumaat pada subuh kerana permulaan hari Jumaat itu supaya kita ingat tentang kita ini didatangkan daripada mana, apa tujuan kita didatangkan, dan yang terakhir, ke manakah pengakhiran kehidupan kita. Jadi 3 persoalan itu dijawab dalam surah As-Sajadah dan juga surah Al-Insan, dan ia sangat berkaitan dengan hari Jumaat. Jadi mudah-mudahan perkongsian saya pada hari ini ada kebaikan. Jadi saya tengok dulu kalau ada tuan-tuan dan perempuan mungkin ada 1 minit lagi nak tanya ataupun nak berkongsi, dipersilakan. Jadi terima kasih ada 70 orang yang menonton di Facebook kita. Puan Aisyah, Puan Nur Intan, Nur Hashimah, Puan Zaliha, Puan Rohani dan juga seluruh sahabat-sahabat yang berada di dalam Zoom Maya ini. Alhamdulillah. Jadi kalau tak ada persoalan, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang itu datang daripada saya sendiri. Saya mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.